Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kita lagi dalam kuliah Google Classroom D5 minggu ke-10 bagi DMB 4233, proses fabrikasi logam ataupun metal fabrication process. Baik, minggu ni kita pergi kepada bahagian paling akhir lah dalam kompetisi yang keempat. Sebelum ni kita telah pun mempelajari bagaimana ultrasonic impact treatment dan pneumatic impact treatment. Baik, dalam kuliah pada pagi ini atau perbincangan pagi ini kita akan membincangkan perbezaan rawatan impak ultrasonic UIT dan juga rawatan impak pneumatik atau PIT. Jadi jika kamu pergi ke industri, salah satu daripada proses rawatan pada hasil kerja kimpal ni, selain daripada heat treatment proses untuk bahan, kamu akan juga didedahkan dengan UIT ataupun PIT. Jadi saya harap kamu akan boleh menggunakanlah ilmu sepanjang pembelajaran kamu di sini. Jika digunakan dalam industri nanti, apa dia UIT dan PIT. Biasanya kita akan gunakan simbol lah. Kalau dalam industri dia akan sebut UIT. Jadi kamu tahu UIT itu adalah ultrasonic impact treatment dan PIT itu adalah pneumatic impact treatment. Baik, kita pergi lihat bagaimana perbezaan antara kedua-duanya. Baik, pertama sekali saya akan tunjukkanlah gambar rajah UIT. Ini UIT. Ini adalah mesin yang menghasilkan gelombang daripada frekuensi itu dihantar ke nozzle ataupun dia punya gun. Dan kita nampaklah ini dia punya pin ataupun needle di bahagian hadapan dia. Jadi dia ada macam-macam bentuk. Seterusnya kita lihat pula pada gambar rajah PIT. PIT ni pneumatic impact treatment ni kita nampak masih menggunakan sumber daripada kuasa elektrik, digerakkan oleh daya gerakan mekanikal, getaran ataupun vibrate, dan dihantar ke bahagian needle atau pin di bahagian hujung ni, dan bahagian ni lah yang akan bergetar. Jadi kamu boleh lihatlah dua perbezaan ini. Okey, itu dari segi gambar rajah. Jadi yang akan kita bincangkan ialah perbezaan di antara keduanya. Baik, UIT ni dia merupakan proses yang menggunakan gelombang frekuensi. Gelombang frekuensi dihasilkan menggunakan gelombang frekuensi seperti dalam gambar rajah ni tadi. Gelombang frekuensi ni akan dialirkan melalui transducer ke bahagian gun ni. Maknanya frekuensi itu akan bergerak ke bahagian ni. Baik. Manakala bagi PIT pula ialah proses menggunakan tenaga elektrik juga. Dia bertukar menjadi tenaga mekanikal. Okey, kalau kita lihat gambar rajah ni tadi, kita lihat daripada kuasa elektrik ni dia berubah kepada tenaga mekanikal, bergetar, vibrate, dan dia akan menggetarkan pada bahagian yang kita hendak lakukan impact treatment tadi, tapi menggunakan kuasa pneumatik. Pneumatik. Okey, seterusnya yang kedua, UIT ni menghasilkan kesan yang lebih baik dan konsisten. Maknanya hasil proses treatment untuk UIT ni lebih baiklah dan lebih konsisten. Kita tahu gelombang tu dia bergerak sepanjang bahan logam tu, jadi dia menghasilkan kesan yang lebih baik. Manakala PIT ni dia kesan dia kurang konsisten, sebab dia operasi kebanyakan manual lah. Jika manual ni kita kena faham, bila bergetaran maknanya dia kita tak dapat kesan yang sebegitu baik seperti UIT. Kemudian yang ketiga, peralatan UIT ni adalah lebih kompleks. Kalau kita lihat peralatan elektriknya lebih kompleks lah, sebab dia menggunakan siri gelombang. Manakala peralatan bagi PIT ni dia tidaklah berapa kompleks, sebab dia merupakan perubahan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal tadi. Okey, UIT ni proses dia adalah mudah dikawal. Manakala bagi PIT proses sukar dikawal sikit berbanding UIT. Maknanya kelebihan UIT tadi, ultrasonic. Okey, yang akhir sekali, UIT ni sesuai untuk industri penghilangan dan penggunaan bahan alloy. Ini bahan alloy ni bahan ringan lah, bahan termaju atau bahan ringan, dan industri penghilangan biasa banyak digunakan UIT ni. Manakala bagi pneumatic impact treatment atau PIT ni sesuai untuk industri logi, kontainer, mesin dan pembinaan. Maknanya dalam lebih kepada industri berat lah.
Jadi ini adalah 5 perbezaan di antara UIT dan PIT. Kalau kamu rujuk pada gambar rajah ni pun kamu dah nampak UIT, kamu dah nampak dia proses dia, apa kelebihan dia, dan PIT apa kelebihan dia. Jadi itu yang kita bincangkan pada minggu ni. Saya rasa itu saja. Pada minggu depan kita akan berjumpa lagi untuk kuliah seterusnya, dan kita akan pergi kepada kompetisi yang kelima. Saya harap kita akan dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.